Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada penyelidik saya, Dr. Muhammad Yuzaidi, kerana membantu saya dalam menyempurnakan kajian yang dilakukan ini. Saya Muhammad Irham Kabul Zaman daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dari Pusat Kajian Bahasa Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu dalam program Perseratan Melayu. Tajuk kertas kerja yang dibuat oleh saya ialah Kefahaman Pelajar Institut Pengajian Tinggi mengenai harta pusaka dalam adat pepatih. Bahagian pengenalan, menurut S. Ghazal Bas 1967, adat ialah peraturan hidup yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sendiri. Adat merupakan perbuatan yang dilakukan secara berkali-kali yang menjadi kebiasaan dan mengubah kepada adat. Pengamalan adat pepatih berlaku di kawasan Negeri Sembilan dan Nanding di Melaka. Selain kawasan dinyatakan seperti tadi, kesemuanya mengamalkan adat Temenggung. Adat pepatih yang diasaskan oleh Datuk Bupati Nas Batang yang merupakan adik kepada Datuk Kepenggungan yang mengasaskan adat pepatih. Terdapat 4 jenis harta dalam adat pepatih, iaitu harta pusaka, harta pembawa, harta dapatan dan harta carian. Permasalahan banyak berlaku mengenai adat pepatih ialah berlakunya salah faham dalam masyarakat sehingga menenggelamkan fakta yang sebenar-benarnya. Masyarakat adat pepatih khususnya mengenai hal-hal pewarisan harta mengamalkan sistem matrilineal. Sistem ini mengamalkan keturunan nasab ibu dalam menentukan pemilikan harta yang berkait dengan tanah adat. Matrilineal dijalankan dalam adat pepatih agar menjaga hak wanita, mengangkat kemuliaan wanita dan mengelakkan kaum wanita daripada meninggalkan tempat asal. Soratan literatur yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian yang dijalankan oleh Ednawati Anwar 1958, iaitu sistem pewarisan harta pusaka di kalangan masyarakat adat pepatih di Negeri Sembilan. Satu, perspektif menurut hukum faraid. Seterusnya, kajian Azman Abdul Rahman 2017, iaitu tahap kefahaman masyarakat terhadap konsep tanah adat dan undang-undang tanah adat. Kajian di Negeri Sembilan. Kajian selanjutnya, konsep Al-Adah Muhakamah dalam pewarisan tanah adat menurut adat pepatih di Malaysia oleh Setiawan Gunardi 2017. Dan yang keempat adalah Makiyah Tusarifah dan Jamiliyah Muhammad Taib 2012, kajian adat pepatih di Negeri Sembilan. Satu tinjauan menurut perspektif Islam. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah campuran, iaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertama sekali, pengkaji menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Kaedah tersebut digunakan dalam mencari maklumat seperti konsep, definisi dan sejarah yang ingin dilaksanakan. Yang kedua, pemerhatian. Melalui pemerhatian, maklumat yang diperoleh adalah lebih sahih dan tepat berbanding melalui pembacaan. Ianya secara tidak langsung dapat melihat bagaimana pengamalan adat pepatih ini dijalankan. Yang ketiga, menggunakan soal selidik. Kajian lampangan dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Pengedaran dilakukan dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi sahaja. Set soalan dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A mengenai demografi responden, bahagian B kefahaman pelajar mengenai adat pepatih dan bahagian C mengenai kefahaman pelajar mengenai harta pusaka dalam adat pepatih. Data-data yang dikumpul dianalisis oleh pengkaji menggunakan Statistical Packages for Social Science, iaitu SPSS. Kaedah terakhir iaitu temu bual. Temu bual merupakan maklumat yang lebih jelas dan tepat dalam melengkapkan data penyelidikan informan yang ditemu bual adalah orang-orang berautoriti dan yang berpengalaman dalam adat pepatih. Suatu seksi temu bual, pengkaji menggunakan alat perakam supaya mudah untuk penyelidik dan mendengar berulang kali. Bahagian perbincangan adalah memaparkan data-data yang telah dikutip ketika menjalankan kajian lapangan di UKM Bangi. Demografi responden pengkaji memasukkan elemen seperti umur, jantina, bangsa, agama, tahun pengajar dan fakulti. Dapat dilihat di sini bahawa ramai pelajar berumur antara 18 hingga 23 tahun terlibat dalam soal sidik. Bagi jantina, jadual menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih ramai daripada lelaki. Pelajar berbangsa Melayu merupakan majoriti menjawab soal sidik yang disediakan. Pelajar yang berada pada tahun ketiga merupakan paling ramai daripada pelajar tahun yang lain. Dan akhir sekali, iaitu pelajar daripada FSSK adalah paling ramai berbanding dengan fakulti yang lain. Seterusnya iaitu kefahaman pelajar APT mengenai adat pepatih Negeri Sembilan. Sebanyak 10 soalan yang disediakan oleh pengkaji. Soalan tersebut ingin mengetahui kefahaman secara asas mengenai adat pepatih. Jawapan yang disediakan pada bahagian ini ialah ya atau tidak. Saya akan menerangkan pilihan jawapan yang tertinggi bagi setiap soalan.
Bagi soalan pertama iaitu adakah hadap properti hanya diamalkan di Negeri Sembilan, pelajar yang menjawab ya seramai 294 responden. Bagi soalan kedua pula iaitu adakah hadap properti diasaskan oleh Datuk Properti Nan Sebatang. Hasil tersebut mendapati bahawa pelajar yang menjawab ya seramai 298 responden. Soalan ketiga pada bahagian ini, adakah hadap properti dibawa oleh orang Minangkabau dari Sumatera. Hasil pengumpulan data daripada Boras Soal Sidik memperoleh pelajar yang menjawab ya seramai 272 responden. Bagi soalan keempat, pengkaji bertanyakan soalan seperti adakah hadap properti merangkumi aspek seperti sosial, ekonomi dan politik. Hasil daripada pengenalan Boras Soal Sidik mendapati bahawa bagi pilihan jawapan ya seramai 272 responden. Seterusnya, soalan kelima pada bahagian ini, adakah ia mengamalkan sistem matrilineal. Hasil data yang ditemukan oleh Boras Soal Sidik adalah pelajar yang memilih jawapan ya seramai 252. Soalan ke-6, adakah terdapat 12 suku bagi masyarakat yang mengamalkan adat berpatih. Berdasarkan hasil pengumpulan daripada kajian lapangan seramai 278 responden. Bagi soalan seterusnya, adakah suku Bironda merupakan penduduk asal Negeri Sembilan. Hasil tersebut memperoleh pelajar yang menjawab ya seramai 209 responden. Soalan yang ke-8 yang terdapat dalam borang soal sidik adalah adakah adat berpatih mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi. Data yang diperoleh daripada kajian lapangan dilaksanakan oleh pengkaji adalah seramai 220 responden. Soalan ke-9 yang ingin ditanya oleh pengkaji, adakah perkahwinan sesama suku dilarang? Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil kajian lapangan iaitu bagi pelajar memilih ya seramai 259 responden. Soalan terakhir dalam bahagian ini ialah adakah hanya suku Bironda sahaja yang boleh menjadi pemimpin adat? Data yang diperoleh kajian lapangan tersebut menjelaskan bahawa pelajar yang tidak seramai 172 responden. Bahagian seterusnya iaitu kefahaman pelajar IPT terhadap harta pusaka dalam adat berpatih. Sebanyak 15 soalan mengenai harta pusaka dalam adat berpatih di Negeri Sembilan. Bagi soalan pertama iaitu adakah anda mengetahui cara pembahagian harta pusaka adat berpatih. Berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan oleh pengkaji, seramai 220 responden memilih jawapan ya. Soalan kedua yang dikemukakan kepada responden iaitu adakah pewarisan harta pusaka dalam adat berpatih pada masa kini masih relevan. Pengkaji mendapati bahawa pelajar menjawab tidak seramai 154 responden. Soalan yang ketiga iaitu adakah pewarisan tanah pusaka memberi keadilan kepada semua pihak. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pelajar menjawab tidak seramai 209 responden. Soalan yang seterusnya, adakah harta pusaka bermaksud tanah, ladang, kebun, buah-buahan, tanah sawah dan rumah kediaman. Hasil kajian lapangan yang dilakukan seramai 256 responden memilih ya. Soalan seterusnya iaitu adakah dua jenis bentuk harta pusaka dalam adat berpatih iaitu diwarisi dan persendirian. Hasil dapatan melalui edaran borang soal sidik mendapati bahawa seramai 234 responden memilih ya. Pada soalan ke-6, adakah hanya anak perempuan saja yang layak mewarisi harta pusaka. Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan, seramai 246 responden. Selepas itu, pada soalan ke-7 iaitu adakah anak angkat perempuan boleh mewarisi harta pusaka. Hasil kutipan data yang dilaksanakan seramai 171 responden memilih tidak. Soalan yang ke-8 iaitu adakah anak lelaki boleh menerima hasil daripada tanah pusaka. Seramai 165 responden memilih tidak pada soalan ini. Bagi soalan ke-9 iaitu adakah pewarisan harta pusaka adat berpatih patuh dan selari dengan syarat. Seramai 185 responden memilih jawapan ya. Soalan seterusnya iaitu adakah tanah adat boleh disewa atau dijual kepada orang luar. Hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh seramai 192 responden memilih tidak bagi soalan ini. Bagi soalan yang ke-11 iaitu adakah anak perempuan mempunyai hak mutlak sepenuhnya ke atas tanah pusaka. Hasil daripada kajian lapangan yang telah dilakukan seramai 242 responden. Sementara itu pada soalan ke-12 menanyakan soalan berkenaan adakah pihak lelaki mendapat manfaat seperti menjadi penghuni sepanjang hayat. Hasil daripada kajian lapangan yang dilakukan mendapati seramai 175 responden menjawab tidak. Soalan seterusnya pada bahagian ini iaitu adakah tanah adat dalam adat berpatih sama seperti tanah rizab Melayu. Melalui kajian lapangan yang dilaksanakan, seramai 190 responden memilih tidak pada soalan tersebut. Seterusnya soalan ke-14 yang adakah harta perceraian lelaki jatuh kepada isteri setelah meninggal dunia. Data yang diperoleh seramai 250 responden memilih ya.
Soalan terakhir bagi bahagian harta pusaka iaitu adakah harta pusaka ada kekuatan yang dimiliki oleh sebuah suku? Berdasarkan kajian lapangan yang dilaksanakan, seramai 188 responden memilih ya. Kesimpulannya, hasil kajian mendapati bahawa kefahaman setiap pelajar adalah semakin berkurangan, terutamanya terhadap harta pusaka. Ketidakfahaman ini menyebabkan berlakunya salah faham sehingga masyarakat menenggelamkan fakta yang sebenarnya. Ada pepatih merupakan khazanah yang bernilai untuk diperturunkan kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.